Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqul qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati Allah, insya-Allah pertamanya dan selamanya kita rafaq syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang dan ruang pada kita hingga di saat ini. InsyaAllah kita sudah menghampiri Ramadan, tuan-tuan. Lagi seminggu lagi insyaAllah menghampir menyambutnya kita Ramadan Al-Mubarak, insyaAllah. Moga-moga kita kita doakan moga-moga Allah SWT memanjangkan usia kita untuk dapat bertemu dengan Ramadan, insyaAllah, dan dapat beribadat. Allah kurniakan kesihatan yang baik kepada kita, kelapangan masa yang banyak untuk kita dapat melipat gandakan amalan soleh kita sepanjang Ramadan Al-Mubarak yang akan datang tak apa hari lagi, insyaAllah. InsyaAllah pada malam ini insyaAllah kita akan berkongsi sedikit hadis. Dan juga lepas kita baca hadis ini, kita akan baca surah Al-Mulk sama-sama insyaAllah. Dan tuan-tuan yang mana ada kesempatan boleh sama-sama baca bersama-sama saya insyaAllah. Dia ambil mushaf Al-Quran. Dan sebelum kita baca surah Al-Mulk, kita akan baca kelebihan dulu, hadis kelebihan Fadail Amal surah Al-Mulk insyaAllah. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, ada satu surah dalam Al-Quran yang terdiri daripada 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada seseorang, yakni kepada pembacanya, sehingga dia diampunkan. Surah ini ialah surah Tabarakalladzi. Sekali ulang, dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, ada satu surah dalam Al-Quran yang terdiri daripada 30 ayat yang akan memberi syafaat kepada seseorang, kepada pembacanya, sehingga dia diampunkan. Surah itu ialah surah Tabarakalladzi. Hadis riwayat Ahmad dan Ibn Hibban dalam kitab sahihnya. Keterangan surah tentang surah Tabarakalladzi, iaitu surah Al-Mulk, juga ada satu riwayat yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya, hatiku mengkehendaki supaya surah ini berada dalam setiap hati orang-orang yang beriman. Mengikut satu hadis lagi, seseorang yang membaca surah Tabarakalladzi atau surah Al-Mulk dan juga surah Alif Lam Sajadah, surah As-Sajadah, di antara solat maghrib dan solat isyak, ialah umpama seseorang yang beribadat sepanjang malam Lailatul Qadar. Adalah diberitakan juga bahawa jika seseorang membaca kedua surah ini, 70 pahala akan ditulis untuknya dan 70 dosa akan dijauhkan daripadanya. Mengikut riwayat yang lain, jika seseorang itu membaca dua surah ini, ditulis untuknya pahala menyamai pahala ibadah pada malam Lailatul Qadar. Ini juga telah disebutkan dalam kitab Madahil Haqq. Imam Tirmizi rahimallahu taala meriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sekumpulan sahabat telah mendirikan kemah di satu tempat tanpa mengetahui bahawa di situ terdapat sebuah kubur. Tiba-tiba mereka yang mendirikan kemah itu mendengar seseorang yang telah sedang membaca surah Tabarakalladzi, iaitu surah Al-Mulk. Mereka datang dan menceritakan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW. Baginda SAW menerangkan bahawa surah ini akan menjaga pembacanya daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan menjamin keselamatannya. Sayyidina Jabir radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW tidak akan pergi tidur. Rasulullah SAW tidak akan pergi tidur sebelum membaca Alif Lam Mim Sajadah, yakni surah As-Sajadah, dan juga surah Tabarakalladzi, iaitu surah Al-Mulk. Hazrat Khalid bin Maddan rahimahullah ta'ala berkata bahawa
Satu riwayat telah sampai kepadanya dan mengatakan bahawa ada seorang pendosa besar yang selalu membaca surah As-Sajadah. Dia tidak pernah membaca surah lain. Surah itu telah mengembangkan sayapnya ke atas orang itu dan memohon kepada Allah SWT, "Wahai Tuhanku, orang ini kerap kali membaca daku. Syafaat daripada surah ini diterima oleh Allah SWT. Maka kerana itu diperintahkan supaya setiap dosanya digantikan dengan pahala." Hazrat Khalid bin Maddan rahimahullah juga telah meriwayatkan bahawa surah ini akan merayu bagi pihak pembacanya dalam kubur dan berkata, "Ya Allah, jika aku ini berada dalam kitab-Mu, maka terimalah syafaatku. Jika tidak, hapuskan saja daku dari kitab-Mu." Surah ini akan muncul dalam bentuk seekor burung, mengembangkan sayapnya di atas mayat itu dan melindungi mayat itu daripada siksaan kubur. Hazrat Khalid bin Maddan rahimahullah ta'ala juga berkata bahawa semua kelebihan di atas adalah juga untuk surah Tabarakalladzi. Hazrat Khalid bin Maddan rahimahullah ta'ala sendiri tidak akan pergi tidur sehingga dia selesai membaca kedua-dua surah ini, iaitu surah Tabarakalladzi, iaitu surah Al-Mulk dan surah As-Sajadah. Hazrat Tawus rahimahullah ta'ala berkata, kedua-dua surah ini mendatangkan 60 ganjaran yang melebihi setiap surah lain dalam Al-Quran. Siksaan dalam kubur bukanlah satu perkara yang ringan. Setelah meninggal dunia, kubur adalah penghentian pertama, yakni persinggahan pertama kita, yakni seseorang itu mesti laluinya. Apabila Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu berdiri di atas sebuah kubur, beliau akan menangis dengan hebatnya sehingga janggutnya beliau dibasahi air mata. Seseorang telah bertanya kepada beliau, kepada Sayyidina Uthman, "Tuan tidak akan menangis sebegitu rupa jika dia sebut tentang syurga atau neraka, sebagaimana Tuan menangis ketika berada di kubur?" Beliau menjawab, "Setelah saya mendengar daripada Rasulullah SAW bahawa kuburlah tempat persinggahan pertama untuk menuju ke akhirat. Sesiapa yang terselamat daripada azab kubur, peristiwa-peristiwa selanjutnya akan mudah baginya. Sementara sesiapa yang tidak selamat daripada azab kubur, ujian-ujian yang akan datang lebih sukar baginya. Saya juga mendengar bahawa tidak ada satu keadaan pun yang lebih menenggerunkan daripada keadaan yang ada di dalam kubur." InsyaAllah tuan-tuan, kita dapat pagi malam ini kita dapat mendengar hadis tentang kelebihan surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajadah. Surah Sajadah, bila kita usahakan untuk kita yang mana yang menghafaz, alhamdulillah tuan-tuan yang sudah menghafaz surah As-Sajadah, surah Al-Mulk, insya-Allah teruskan untuk beramal insya-Allah. Tapi kadang-kadang tuan-tuan, insya-Allah satu lagi yang penting kita doakan kepada Allah SWT itu untuk Allah bagi taufik kepada kita untuk kita beramal tu, insya-Allah. Kadang ramai kita antara kita yang boleh hafaz surah Al-Mulk, boleh hafaz surah As-Sajadah, boleh hafaz surah Al-Waqiah dan juga beberapa surah-surah penting, surah Yasin, tapi kadang kita tak ada kekuatan nak beramal tuan-tuan. Berapa ramai surah menghafal surah Al-Mulk tapi setiap hari tak baca pun. Berapa ramai surah menghafal surah As-Sajadah tapi hari tak baca pun surah As-Sajadah. Berapa ramai surah menghafal surah Yasin, surah Al-Waqiah tapi hari tak baca pun surah Al-Waqiah, surah Yasin dan sebagainya. Yang paling penting kita kena minta doa kepada Allah juga untuk Allah sentiasa bagi taufik untuk kita beramal dengan apa yang kita dapat ilmu, insya-Allah. Malam ni kita dapat ilmu tentang kelebihan surah Al-Mulk, yang mana surah ini dia akan dapat memberi syafaat kepada kita, menjauhkan diri kita daripada azab siksa kubur. Allahu akbar. Kerana kubur adalah persinggahan pertama kita tuan-tuan. Persinggahan pertama yang mana seorang sahabat itu Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, ya seorang sahabat yang dijamin syurga, tetapi bila dia tengok kubur tuan-tuan, dia menangis, dia risau, takut, kerana takut dia akan diazab. Tu sahabat yang dijamin syurga pun takut tengok kubur. Tapi apatah lagi kita tuan-tuan dan perempuan, kita yang sentiasa yang melakukan dosa dan kemaksiatan, lebih lagi lah kita kena rasa takut untuk nak menghadapi saat-saat kita berada di persinggahan pertama, itu persinggahan di alam kubur. Allahu akbar. Kita usahakanlah insya-Allah sebagai asbab usaha kita, insya-Allah kita usahakan untuk mendapat berkat surah Al-Mulk. InsyaAllah kita mengapai ataupun kita beramal membaca setiap hari, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan ada manfaat, insyaAllah. InsyaAllah malam ni kita sama-sama tentang yang mana ada Al-Quran, boleh buka Al-Quran bersama-sama saya malam ni, insyaAllah kita baca sama-sama surah Al-Mulk
Dan tuan-tuan yang boleh hafaz, alhamdulillah tuan-tuan ikut sama-sama kita baca, moga apa yang kita amalkan malam ini memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Tuan-tuan mana surah ada apa? Al-Quran, surah Al-Mulk dalam Al-Quran muka surat 562, insya-Allah. Muka Al-Quran muka surat surah Al-Mulk muka surat 562. Surah Al-Mulk dalam berada dalam juzuk yang ke-29. Juzuk 29. Dia surah ini mempunyai 30 ayat, insya-Allah. Kita baca sama-sama, insya-Allah. Teman-teman mudah-mudahan ada manfaat dari dalam semua kita baca. Kita bacalah dan ikut adab-adab dalam baca Al-Quran, terutamanya segi hukum tajwidnya dan juga makhraj huruf dan sebagainya. Dia tak panjang tu surah Al-Mulk, dia 30 ayat saja. Satu muka hampir satu les setengah ya tuan-tuan. Satu les setengah. Kalau tuan-tuan yang boleh baca secara cepat, lancar, insya-Allah sekejap saja, insya-Allah. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat beramal insya-Allah. Kita baca sama-sama insya-Allah surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم
هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. Alhamdulillah tuan, insya-Allah dapat mana kita bersama-sama membaca. Pertamanya awalnya nanti kita dapat baca hadis tentang kelebihan surah Al-Mulk dan juga dapat bersama-sama kita melalui kita bersama membaca surah Al-Mulk yang mempunyai 30 ayat, insya-Allah mana tuan dapat sama-sama kita jadikan amalan harian kita, insya-Allah. Nah, kita boleh cuba dalam sehari itu mungkin kita yang baru biasa-biasa nak bagi lekat surah Al-Mulk, bagi cadangan saya kita baca pilih waktu mana pun, siang ke kita ada kelapangan masa, bacalah, tak ada masalah. Bagi kita bagi lekat lah, bila dia lekat insya-Allah sebelum tidur dia akan dapat juga kita baca. Kita dah beristiqamah insya-Allah. Kita yang baru nak bagi lekat dari yang bagi biasa ni, kita baca pilih waktu siang kan dan masa kita lapang mana baca lapang kita baca insya-Allah. Bagi kita jadi amalan harian kita, urutian harian kita, soal ilmu kita tak tinggal insya-Allah. Mudahan
Allah akan lindungi kita daripada azab kubur yang sangat kita tak tahu macam keadaan kita tuan-tuan. Seperti hari kita dengar tadi, seorang sahabat yang di syurga pun itu Sayyidina Osman, dia takut menangis sampai menetis air mata sampai basah janggut-janggut dia, takut dengan azab kubur. Dia dengar Nabi beritahu kubur adalah persinggahan pertama kita daripada persinggahan akhirat yang akan ke depan lagi tu. Siapa yang selamat di persinggahan pertama, persinggahan kubur ni, insya-Allah persinggahan seterusnya akan lebih mudah. Tetapi kalau persinggahan pertama dah diazab teruk, dilayan yang dengan layanan yang buruk, insya-Allah persinggahan seterusnya akan lebih susah, akan lebih azab yang kita akan hadapi. Itu kita kena usahakan banyakkan doa, insya-Allah. Ya Allah, jauhkan kita dari azab kubur, dan dengan berkat amalan surah Al-Mulk, insya-Allah akan jadi amalan harian kita. Dengan surah Al-Mulk ni yang menjadi syafaat kita di alam kubur nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan sekian saja sebagai perkongsian malam ini, insya-Allah. Semoga apa yang kita dengar, ada apa yang kita mendapat ilmu pada malam ini menjadi sumber ilmu untuk kita semua beramal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu taala memberi taufik untuk kita beramal dan kita sama sampaikanlah kepada yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.